Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi ini kita diberi kesempatan untuk bersama Fadilatul Ustaz Latif. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Arif Daniel dan pada kesempatan pagi ini insya-Allah saya akan bertanyakan kepada beliau sedikit sebanyak tentang sejarah capal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga tentang hukum hakam yang bersangkut paut dengan capalnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Halakum. Bikhair, maksud. Masya-Allah, terima kasih Ustaz kerana sudi menerima kedatangan saya di sini. Insya-Allah. InsyaAllah pada kesempatan ini Ustaz, saya mungkin ada beberapa soalan yang ingin saya ajukan dan tanyakan kepada antum sendiri. Mungkin soalan pertama yang saya nak tanyakan mungkin sedikit sejarah tentang capal atau sandal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu dengar sekarang masyarakat kita di Malaysia ini ramai di antara mereka tu suka menggunakan barang-barang yang ada berlogo atau berbentuk capal. Mungkin Ustaz ceritakan sedikit macam mana sejarah capalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukran jazakumullah Ustaz. Capal ini perkara yang masyhur, riwayatnya itu mutawatir dan tak boleh kita sangkalkan tentang capal ni sebab hatta dia punya fizikal capal tu pun masih tersimpan sampai hari ini. Dan seperti yang disebut di dalam kitab dinukilkan oleh Al-Imam Said Ali At-Tanwi rahimahullah ta'ala, yang penggunaan capal ni pernah satu orang bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW dan bertanyakan tentang capal ni. Baginda SAW dalam mimpi tersebut beritahu yang penggunaan capal ni akan menyelamatkan kamu daripada musuh dan akan melindungi kamu, memelihara kamu. Jadi penggunaan capal ni bukan sekadar kebaikan duniawi tapi juga ukhrawi. Jadi Nabi SAW kalau kita tengok perlakuan baginda, kebanyakan kegunaan baginda SAW tu yang limited, yang digunakan untuk baginda sahaja, seperti cincin baginda SAW, jubah baginda, serban baginda, tak sama macam orang lain. Begitu juga termasuk capal Nabi SAW ni yang terdapat 2 tali. Mungkin ada desain-desain capal Arab yang digunakan di zaman itu yang hampir sama tapi tidak 100% sama. Capal ni khusus yang digunakan oleh Nabi SAW yang model macam ini. In fact, Nabi SAW itu bukan hanya capal. Baginda SAW mangkuk dia, gelas yang digunakan, semuanya yang limited, yang memang yang dipilih oleh Nabi SAW sendiri. Dan kebanyakannya Nabi SAW akan guna barang-barang natural, termasuk mangkuk baginda SAW yang gelas dia tu, mug dia tu yang dibuat daripada kayu yang terdapat dalam riwayat. Dan sejarah dia ni bermula memang yang pemulanya itu dia itu Nabi SAW sendiri, bukan daripada zaman sebelumnya, tidak. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Jadi maksudnya itu bukan hanya capal tetapi ada lagi banyak lagi barang peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkhusus yang Rasulullah sendiri menggunakannya. Benar. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian soalan kedua saya, pemakaian capal yang mirip seperti Nabi ini, adakah ini satu perkara ibadah ataupun ini satu perkara yang semua orang boleh lakukan? Jadi dia bukan terkhusus untuk ibadah. Bila kita guna capal ini seperti yang saya sebut tadi, mungkin di dalam kitab Syama'il yang ada dengan saya sekarang, ini kitab Syama'il, ringkasan Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il ni memang salah satu kitab yang sangat masyhur di dalam kalangan kita umat Islam, dan disebut dalam yang saya sebut tadi di dalam Zadus Sa'id, dan banyak juga kitab-kitab seperti Sahih Al-Bukhari bab pemakaian Nabi SAW, di dalam Sunan At-Tirmidzi dan banyak kitab yang lain kategorikan capal ini sebagai sunnah, sebagai pemakaian sunnah. Dan di situ ada yang membezakan, iaitu si pemakai itu sendiri, sama ada niatnya itu hanya untuk pakai ataupun dia nak ikut sunnah. Kalau niat yang membezakan dia itu niat, sama macam perkara lain lah. Kalau orang tu bagi duit, dia niat hadiah, jadi hadiah. Kalau dia niat bagi duit itu hutang, jadi hutang.
Jadi niat tu membezakan. Kalau dia nak solat, dia niat sunat, jadi sunat. Begitu juga pemakaian capal, kalau niatnya itu memang ikut sunnah, dia akan jadi ibadah. Dan si pemakainya itu akan mendapat pahala, akan mendapat kebaikan. Seperti yang disebut dalam Zadus Sa'id tadi, bahawa si pemakainya itu akan terpelihara daripada musibah dan kezaliman. Yang dinakalkan oleh Sayyid almarhum Sayyid Ali At-Tanwi rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama Hind. Jadi automatically pemakaian capal ni termasuk ibadah, sebab dia salah satu pengamalan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi adakah kalau sekiranya kita memakai capal, dengan memakai capal tadi kita boleh ingat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adakah kita mendapatkan pahala Ustaz? Ya, of course, itu yang berlaku hari ini. Bila kita tengok banyak logo-logo capal, itu tak lain dan tak bukan untuk menimbulkan rasa kecintaan kita, menambahkan kecintaan kita kepada Nabi SAW dan mengingatkan kita tentang Nabi SAW. Dan mengingat dengan Nabi SAW itu perintah Allah SWT. Allah SWT sebut dalam Quran perintah kita untuk bersalawat. Bahkan Allah bersalawat, dan bersalawat itu termasuk kita ingat kepada baginda SAW. Zikir maknanya mengingat ataupun menyebut. Zikir maknanya kita ingat ataupun menyebut. Salawat itu pun termasuk dalam zikir. Jadi mengingat Nabi SAW dengan mengamalkan sunnah itu memang salah satu jalur atau wasilah untuk kita lebih dekat ataupun lebih tambah cinta ataupun lebih kita ingat Nabi SAW. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Persoalan terakhir saya, sekiranya kita menggunakan capal dengan tujuan menjadikan ini sebuah lifestyle, maka adakah diperbolehkan bagi seorang non-Muslim untuk pakai capal ini? Ayat dalam surah An-Nahl, Allah SWT sebut tentang penggunaan kulit. Penggunaan kulit umum lah. Sama ada dia dibuat beg, ataupun dia dibuat capal, ataupun dia apa saja pemakaian, Allah sebut di dalam, dan Allah anjurkan kita untuk menggunakan kulit sebagai pemakaian kita, sebagai hiasan kamu. Kalau kita buka dalam ayat surah An-Nahl, sebagai hiasan dan kegunaan kamu, mata'an ilahin disebut, untuk satu masa yang tertentu. Ini semasa kamu hidup di dunia ni, Allah jadikan binatang ternakan dan jadikan kulit dia untuk pemakaian kamu sebagai hiasan. Memang Allah Ta'ala jadikan dia tu hiasan. Bila kita tengok cantik, bila kita tengok produk yang dibuat daripada leather, kulit, memang cantik. Dia menarik perhatian orang bila benda tu. Sebab ini adalah ciptaan Allah. Dan dalam masa yang sama memang Allah itu suka yang cantik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah SWT tu indah, dan Allah suka benda-benda yang indah. Dia tak suka kita serabai, dia tak suka. Dan Nabi SAW sendiri kemas. Baginda SAW dalam poket ni 24 jam ada satu uncang yang di dalamnya ada cermin, ada sikat dan ada celak, dan ada juga disebut ni wangi-wangian. Jadi uncang ni sentiasa bersama Nabi SAW, dan Nabi SAW ambil berat tentang penerampilan, sebab baginda akan berhadapan dengan pemimpin, pembesar. Jadi penerampilan tu Nabi SAW sangat ambil berat, titik berat. Kerana apa? Allah suka keindahan, kekemasan, kebersihan dan sebagainya, insya-Allah. Masya-Allah, jazakumullah khairan kasih. Terima kasih Ustaz atas penerangan-penerangan daripada antum. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala.